Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program Tautan Ukhuwah bekas pelajar Al-Azhar yang kita adakan untuk kita mempertautkan kembali tautan ukhuwah yang telah sedia terjalin sekian lama, khususnya waktu kita berada di Mesir. Kita duduk dalam persatuan KPKM, Persatuan Anak Negeri, sebagai suatu keluarga di mana susah senang, duka cita gembira kita harungi bersama sebagai satu keluarga. Kita nak bangkit, nak hidupkan kembali suasana ini. Sebab tu ada yang sejak daripada kemarin lagi datang ke sini. Dan orang yang datang kemarin tu agak bernasib baik sikit. Sebab dia tengok Ambo Pero rusa, dia pakai igat rusa, semulai rusa. Semulai 2 ekor kemarin. Ajak nak jamu hari ni, yang pakai makan habis. Dengan pala-pala pun habis makan. Oleh kerana mengikut pendaftarannya, yang nak hadir 1,000 orang lebih. Kita tak sedia rusa lah. Sebab 2 ekor tu memang tak ada. Jadi kita sedia 2 ekor lembu. Tapi insya-Allah kalau nak buat tahun depan ni kita jamu rusa belaka. Insya-Allah. Dan alhamdulillah orang kita ni kita biasa. Walaupun dalam suasana mencabar, hujan daripada kemarin lagi, semalam, pagi ni hujan lebat, sembelih lembu tengah hujan. Masuk pun tengah hujan, tapi ada kemah lah. Alhamdulillah, insya-Allah boleh tu sedang dihidang dah, boleh makan insya-Allah. Sebagaimana Datuk Dr. Nik Zawawi sebut bahawa orang Mesir ni lasuk. Jadi kita nak guna lasuk kita ni untuk Islam. Untuk merapatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kita. Kerana kita tahu bahawa kalau kita tak bersatu, kalau kita berpecah, kita akan lemah. Di antara titik kelemahan orang Melayu Islam kita ialah suka berpecah. Bila kita berpecah, cuba tengok kerajaan-kerajaan Melayu. Sebenarnya Melayu ni besar. Kerajaan Champa, Melayu. Kerajaan Legor, sekarang ni jadi Nakon Sitamarak, Melayu. Kerajaan Fatani, Jala, Naratiwat, Satun, Songkla, itu Melayu. Melayu ni besar. Campur dengan Singapura, Melayu juga tu. Asalnya. Jadi kita orang Melayu ni kena fikir, wajib kena fikir. Kena menengung. Supaya kita sedar apa yang orang sebut Melayu ni mudah layu, itu tidak benar. Jangan bila orang sebut Melayu ni mudah layu, kita sendiri termasuk di kalangan orang yang mudah layu juga. Sebab tu Indonesia, bila dia merdeka, dia nak cari bahasa apa yang dia nak guna. Indonesia ni banyak bahasa Jawa, macam-macam etnik dia. Tapi akhir sekali dia pilih bahasa Melayu. Kenapa dia pilih bahasa Melayu? Kerana di Nusantara ni banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Sebab tu dia guna bahasa Melayu Riau. Riau ni kalau dulu termasuklah tanah Melayu sekali dengan kita. Kerajaan Johor, Pahang, Riau, Lingga.
Ini satu kerajaan dulu. Dan orang Kepulauan Riau dan Lingga, dia bercakap bahasa Melayu standard macam Johor. Baik satu kerajaan. Jadi kerajaan Indonesia, dia pilih bahasa Melayu. Menggambarkan bahasa Melayu ini digunakan secara meluas. Kerajaan Melayu ni besar. Tapi kenapa kita orang Melayu jadi lemah? Jawapan secara tepat kerana orang Melayu ni suka berpecah. Jadi kita tak mahu apa yang disebut bahawa kita orang Islam ni ittafaqu ala alla yattafiqu. Dia boleh berpakat untuk tidak berpakat. Termasuklah orang Melayu, dia suka berpakat untuk tidak berpakat. Lain kita sepatutnya kena berpakat untuk berpakat. Yang perlu menyedarkan masyarakat supaya kita bersatu ialah pokok kita. Tanggungjawab golongan Azhariyin. Ini tugas kita. Kerana kita semua baca Quran dan kita faham. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah di sini maksudnya kitabullah, Quran. Kenapa disebut Quran ini tali Allah? Kerana Quran ni boleh mengikat kita. Tali ni guna untuk mengikat. Kita boleh sembelih lembu besar, bekek kita sembelih lembu tu. Bekek. 2 kali kita rebah, baru rebah. Tapi apa rebah? Kerana kita ikat dengan tali. Kalau tarik dengan tangan saja, tak rebah, rebah kita. Tapi bila kita ikat dengan tali, kemah. Walau sebesar mana lembu, sebaik mana pun, amat sembelih seorang ya, cuma berkah ramai. Berkah dengan tali. Quran ni Allah Ta'ala sebut, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Inna hadzal Quran huwa hablullahil matin, wadh-dhikrul hakim, was-siratul mustaqim. Nabi sebut Quran ini adalah tali Allah yang amat kukuh. Peringatan Allah yang amat bijaksana. Jalan Allah yang amat lurus. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Padahal kita dah jatuh dah. Kerajaan campur tak ada dah. Kerajaan lega tak ada, jatuh kat orang. 4 wilayah selatan Thai boleh kat orang dah. Ada. Singapura boleh kat orang dah. Apa lagi yang tinggal pada kita ni? Kita nak pecah lagi. Dan Allah terlalu malang bila orang Melayu sendiri boleh mencadangkan supaya perpasadanan semula pilihan raya dibuat bagi menambahkan kursi-kursi di bandar yang 100% tapak ibu tangan. Bila pecah kawasan itu yang menang ialah bukan Islam dan bukan Melayu. Ini Melayu apa ni? Tak ada perasaan dalam dhamir sedikit pun. Jadi saya minta supaya kita lah tolong menyedarkan. Kita hak sedar. Ini tugas kita. Dah lah orang bercakap nak Perdana Menteri ni bukan Melayu dah. Melayu duk dia. Adalah hak berani kecek seorang dua. Seorang dua hak tak ada gapo dah. Hak ada gapo duk jaga gapo tu lah. Tu kecek bahasa muda. Hak tak ada gapo tu kecek lah. Tu pun nak derah benar tak berani juga. Hak ada gapo duk jaga gapo. Supaya jangan hilang gapo hak duk dia. Kita orang Islam ni 60% lebih lagi di Malaysia ni
Padan dah jumlah kursi untuk orang bukan Melayu tu. Dengan jumlah tu padan dah. Jadi apa kita pergi sokong? Apa kita pergi buat usaha macam tu? Sebulak suara pun apa ni? Ha ni kita kena menyedar. Dan Allah terlalu malas kalau kita mengaji agama pun menyuarakan pandangan macam tu juga. Kita orang Islam kena pakak, orang kampung dia bersiaga ni, kita kena pakak setara orang akak rumah, tak bodoh. Zaman dulu orang nak pindah rumah, dia usung, dia akak. Dia akak. Dia tok bawah rumah tu batai nibung. Dia tok batai nibung. Lepas tu dia tok batai buluh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, nak tak akak ramai-ramai akak. Jadi kita ni kena akak. Dia kena perhati molek. Dua akak tu ada setengah. Dah lah tak akaknya pergi menone pula dah. Faham ke tak? Pok kita mudah faham. Jadi jangan ada di kalangan kita dah lah tak usung pergi menone pula. Berat berdoa lah panggil. Dah lah orang pakai akak rumah kita tak akak, kita pergi menone. Jadi berat pula. Jadi berat. Kita semua mengaji. Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin tu daripada Quraisy. Apa Nabi sebut begitu? Kerana yang dominan pada waktu itu, yang kuat pada waktu itu Quraisy. Quraisy. Jadi kena lantik Quraisy. Dan kita semua tahu sejarah bila Nabi wafat. Hanya lebih kurang 10 orang saja sahabat Nabi yang menguruskan pengkebumian jenazah Nabi. Lebih kurang 10 orang. 10 orang. Sahabat Nabi ni ramai. Sayyidina Abu Bakar tak pergi. Sayyidina Abu Bakar ni tak ada lah kawan yang paling rapat. Dan disebut oleh Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Allah Ta'ala royak cerita bagaimana Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar duduk dalam gua so. إذ يقول لصاحبه لا تحزن. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya iaitu Abu Bakar. Tuhan sebut dalam Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan duka cita, jangan bimbang. Allah Ta'ala ada sekali dengan kita. Abu Bakar ni tok tua Nabi. Tapi ke bumi jenazah Nabi, tak pergi. Kalau kita tak ada lah, hak ni tak, tidak begitu. Hak pergi siapa dia? Hak pergi Abbas, hak darah Nabi. Hak mengurus jenazah Nabi, siapa dia? Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Siapa dia lagi hak mengurus jenazah Nabi? Al-Fadlu bin Abbas, sepupu Nabi. Siapa dia lagi? Qasmu bin Abbas, sepupu Nabi. Lagi yang pergi ialah Usamah bin Zaid bin Harisah. Zaid ini anak angkat Nabi. Usamah cucu akak lah. Abdul Rahman bin Auf, Al-Mughirah bin Syu'bah. Ni di antara hak pergi mengurus jenazah Nabi. Hak lain, Abu Bakar, Umar, Gabo, Osman tak pergi belakang. Demo ni duduk mana ni? Sedang bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Musyawarah. Hanya lebih kurang 10 orang ada urus. Kebumikan jenazah Nabi. Musyawarah nak latih khalifah pengganti Nabi. Nak ayatnya kepimpinan ni penting dalam Islam. Sebab tu kalau kita baca Quran, dan memang kita selalu baca, dalam ayat 30 Suratul Baqarah. Suratul Baqarah kita tahu lepas pada Fatihah kan? Suratul Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala royak cerita latih seorang khalifah atas muka bumi iaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini ayat 30 Suratul Baqarah. Hak kepimpinan. Jadi bila mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah, orang Ansar mencadangkan Sa'ad bin Ubadah untuk jadi khalifah. Dia cadang Sa'ad bin Ubadah. Tapi
golongan muhajirin akhirnya bersetuju untuk melantik Sayyidina Abu Bakar. Dan orang Ansar pun setuju lantikkan Sayyidina Abu Bakar. Jadi nak ayat kepimpinan ni dalam Islam ni penting. Kepimpinan. Ini kewajipan ni, kewajipan. Kalau tidak dah mandi urus jenazah Nabi dah. Jadi lepas semaya mayat kau dah mandi mesyuarat. Hak urusnya lebih kurang 10 orang je. Tiba-tiba kita tak ada gapo, siapa nak berkata pun tak apa. Ini pandangan lagu ni pandangan yang memang terbabah daripada ajaran Islam. Maka ini tugas kita kena betul. Ini tugas. Dan kita, kalau kita cakap dalam konteks Kelantan, kita berasa berutuh dah kita ni. Berutuh sebab orang generasi dulu, zaman sebelum pada Datuk Guru dah yang Mak Datuk Mentara Kanak tinggal kebun boleh makan dah ni. Musakin boleh makan dah. Kalau zaman Tok Guru zaman menebah hutan, kalau kita buat ibarat bandingan menebah hutan. Dan Tok Guru dah tanah. Dia makan hasil sikit-sikit baru belajar buah musakin. Zaman Datuk Mak musakin ni lebak dah. Pahala ni mahal musakin. Nah. Mahal. Orang ekspor siapa ke negara luar pada Cina, negara Cina. Jadi kita jaga kebun hak buah dah ni buat kita. Kalau tak boleh jaga hak buah dah penak. Kalau kita tanam pun tanam sikit-sikit bagi hak nak nuh dah kebun. Cuma jaga. Sebab dia memang musuh tetap ada. Tanya orang buat kebun memang ada. Musuh gajah. Kadang-kadang gajah yang mari nyana pun saya ingat dah musakin kita. Nah. Jadi bila akar ni rosak tak apa nak buah. Ini yang tugas kita. Sebab tu kita nak supaya semua sekali golongan Azhariyin ini berperanan. Dengan peluang dan ruang yang Allah Ta'ala bagi kita ni, kita masih sihat lagi. Nah, walaupun setengah sayang-sayang kita ni mati pun ramai dah ni. Hak tua pada kita sama telah mati. Hak muda pada kita pun mati. Amo tengok alas nara dia. Banyak mati ramai. Kita ni mujur tak mati lagi. Mujur. Kok mana-mana pun buat kita ni bakal mati. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Kan Allah Ta'ala tertuduh. Dan Allah lah yang mencipta kamu. Dan Allah lah yang menentukan saat kematian kamu. Dan ada di antara kamu yang dilanjutkan usia. Allah Ta'ala sebut. Ila arzalil umur. Kepada tempoh umur yang lanjut. Arzalil umur ni kata Sinali khamsun wa sab'una sana. 75 tahun tu dia ketua dah. Pas kita kadang-kadang tak berasa sebab dulu pecing umur 55. Jadi bila pecing tak 55 adalah ruang. Kalau nak mengajar pun kalau dulu memang mengajar sekolah. Hak malam kita mengajar. Sekarang ni kita ada ruang. Nak mengajar Malaysia pun boleh. Lepas 55. Kajian naik pula jadi 60. 60 kalau kita duk main kerja saja. Umur 61 baru kita nak tolong balasah masjid umur 61. Apabila pecing tu habis nyakit ada belaka dah 3 serakah dia panggil. Kecil manis darah tinggi jatuh. Orang kata ustaz boleh tak ngajar masjid hamba. Hamba tak boleh. Malam-malam kok jadi pening. Ada nyakit lah. Jadi mana ruang? Jadi kita alhamdulillah. Allah Ta'ala beri peluang lagi. Peluang lagi, gunalah peluang. Ada untuk menyedarkan masyarakat. Supaya kita kena jaga kajian Islam. Kena jaga ukhuwah Islamiyah. Dan orang Islam ni wajib kena bersatu. Bukan sunat, wajib kena bersatu. Tengok ala negara kita ni, ekonomi boleh ke orang lain dah. Ni. Ekonomi boleh kita tak ada turut dah. Setengah-setengah pun je menega, pun jadi berakah Cina setengah-setengah.
tu hamba kata hok gi. Oh dia pergi jumpa kita dah ya gini ni. Dia cuai demo ada modal sungguh. Aja molek. Ha. Batu amo pergi Kuala Lumpur orang kaya, orang Islam Kuala Lumpur marilah nak melabur kata mari. Kita bukan nak tolak orang bukan Islam, dak keutamaan orang Islam. Kita ni orang kita ni jadi kadang-kadang tak tahu terbuka siapa orang boleh masuk. Belaka tak boleh juga. Sebab tu rumah walaupun terbuka, dia pintu dia sepik, dia tidak luas rumah. Ada orang rumah pintu sama luas dengan ledeng ada. Tu ada falsafah belaka tu. Walaupun rumah besar, pintu tu dia ada keluasan dia. Dia tidak kata pintu tu sama luas dengan dinding. Walaupun terbuka, ada hak dia. Ni jadi kita terbuka tak apa belaka dah. Ekonomi boleh kau orang tak apa. Lepas tu politik demo tak apa kita. Asal boleh balas boleh ngatik. Ya, kau takut mengatik bodoh aku. Kalau kecek muda-muda kita gerai juga ada. Ada ayat asal boleh mengatik. Aku ngatik bodoh juga. Jadi kau tu boleh kau orang, kau ni boleh kau orang gapo gia kita. Allah Taala tak kededah. Allah tertuduh. Ni tanah Melayu. Tu alik sana tu sial, tak sial. Dulu sial. Thailand ni baru ya sial. Sial untuk orang sial. Melayu ni untuk apa? Lepas tu ada negara Cina untuk apa? Negara Cina ni untuk buat kita. Ada India, ada semenanjung Arab tu untuk siapa? Kita tidak masalah hak orang. Tapi hak kita ni boleh hak orang. Kita boleh hak orang. Pasal apa? Pasal kita tak bersatu. Ini. Sebab tu hamba agak sungguh-sungguh lah. Supaya kita Azhariyu ni kena berperanan. Menjedarkan masyarakat. Dan biar ada sumbangan pada masyarakat. Bukan kata tak ada, lah ni ada dah. Kita nak tingkatkan lagi. Dan kita nak rapatkan hubungan ukhuwah Islamiyah di kalangan kita. Kerana hubungan ukhuwah ni nikmat yang besar Allah Ta'ala sebut. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Muka nak kenal nikmat Allah kepada kamu. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika dulu kamu bermusuh-musuhan, ketika jahiliah, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lembutkan di antara hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat ukhuwah itu kamu menjadi saudara. Jadi makna nikmat besar. Sebab itu orang Islam ni dituntut hubung silaturahim. Merapatkan hubungan ukhuwah. Dan Nabi sebut dalam hadis, man arada an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa dia nak rezeki dia murah, umur dia tambah, nak dia hubung silaturahim. Ini hadis sahih. Hubung silaturahim, Nabi sebut umur panjang, rezeki murah. Ulama sebut makna umur panjang itu ada dua makna. Kerana Allah Ta'ala tahu sejak azali lagi dia ni suka hubung silaturahim, maka Allah pun tentu pada dia umur dia panjang. Makna yang kedua, umur dia pendek tapi kerana dia suka hubung silaturahim, maka kebaikannya selalu disebut-sebut walaupun dia telah mati, kebaikan dia disebut seolah-olah dia masih hidup. Umur panjang juga. Hak murah rezeki kita mudah faham. Kalau dia kita sayang dengan orang, kalau dia makan tentu dia ajak kita makan. Tidak betul? Murah rezeki banding orang duk balah kak. Nah ni, hak dia ada makanan masak dah, boleh buat tak tahu dia atau bila nak klik dia ni. Aku nak akak nasi. Nak tunggu dia klik. Jadi hubung silaturahim ni ini nikmat. Yang perlu kita kenal. Hubungan ukhuwah Islamiyah nikmat. Yang perlu kita kenal. Dan kita lah ni mudah. Dengan ada kemudahan. Lah ni kita boleh berhubung dengan semua kawan-kawan kita. Bukan setakat di Kelantan, bukan setakat di Malaysia, seluruh dunia. Boleh berhubung. Dan insya-Allah dengan kita mudah berhubung, kita boleh jaga kebajikan. Sebab Allah Ta'ala tentu ada orang ni, dia rezeki dia murah sikit, hak ni kurang sikit. Orang ni Tuhan beri dia ni sihat, hak ni kurang sihat sikit. Jadi kita boleh berhubung, kita boleh bantu kawan-kawan kita. Jadi sebelum kita nak sebar kepada orang lain, maka orang nak tengok kita sendiri hubungan ukhuwah tahu mana.
Nah ni, nak mengajar orang buat ukhuwah, kita sendiri tahu mana. Jadi kita perapak sama kita. Dengan orang lain kita perapak juga. Jadi kita inilah apa nama ni peranan yang perlu kita mainkan. Jadi satulah saya nak sebut dan nak sebut satu lagi ialah kita hari 28 bulan. 28 bulan ni kita buat majlis besar di stadium. Sultan Mahmud Kepak. Kota Baru kita panggil Ustaz Abdul Somad. Azhari juga tu. Ustaz Abdul Somad ni Azhari juga. Pakat pergi ramai-ramai bawa anak isteri. Allah Ta'ala bagi kelebihan dia kecek, pendek tapi orang muda faham dia menarik. Kita kecek banyak dia. Orang tanya soalan pun dia jawab tu pakai mati situ. Dengan dalil, dengan gapo, Tuhan bagi kelebihan dia kita panggil tu Azhari juga. Pakat pergi ramai-ramai. Biarlah hujan pun tak apa. InsyaAllah kita doa, pakat-pakat doa supaya tak hujan. Kita ni kira rahmat, kita ni biasa tempat susah, duduk Mesir kan. Jadi sini ni Tuhan beri rahmat, ada sekala banjir. Hujan ni rahmat, tidak banjir. Kita mudah. Al-khairu fima waqa. Hak berlaku tu semua ada kebaikan berlaku. Ada kebaikan pada kita berlaku. Tuhan nak didik kita, lagu mana cara kalau berlaku hujan, kita nak makan lagu mana. Itu pengalaman. Jadi rupanya sek-sek Azhar ni boleh masuk juga, boleh. Time hujan pun terbukti. Lepas ni masuk. Tidak kata nasi mentah dak insya-Allah. Tak mentah. Masuk oleh. Yang satu lagi yang nak besar, oleh kerana kita sekarang ni musim banjir. Biasa sini ni banjir 3 kali setahun. Alhamdulillah rahmat Allah. Tahun ni tak banjir sekali abu. Ini rahmat. Alhamdulillah. Tak banjir sekali abu. Hak tepi Sungai Golok tu masa dia lah. Moga dekat. Sekala pas sini ni. Ni mutubuk, lalu yang mutubuk. Jalan depan Muhammad tu boleh lalu mutubuk. Kereta semua kena bawa lari belakang. Adakah sini kawasan rendah hasar? Tidak rendah. Sini tinggi dah. Tak pernah banjir dulu. Kenapa berlaku banjir? Kerana kita Kelantan ni dianak tirikan. Itu kecek mudah, kecek sungguh. Sebenarnya telah pun ada perjanjian di antara Thailand dengan Malaysia. Bila Thailand buat benteng, Malaysia akan buat benteng juga. Benteng Sungai Golok. Tapi kita dianak tirikan, Thailand buat benteng, Malaysia tak buat. Tak buat. Paling dahsyat nak cerita sebab ambo ni 3.8 km saja tu dengan Sungai Golok. 3.8 km. Ambo mula tak tahu duk agak 4 km, 3 km. Jadi bila polis yang ada puh polis rumah ambo tu, dia pergi ukur. Rupa dia ukur daripada rumah ambo dengan sepadan tu 3.8 km. Jadi dia kata pegawai polis tak boleh seorang, kena 2 orang. Jadi 2 orang duk tunggu puh, tidak tunggu ambo. Ambo pergi mari gitu. Jadi tahu 3.8 km. Alik sia paling dahsyat dia kambuh semua. Kambuh. Tuan-tuan kira tu harta kita dia kambuh. Dia kambuh, tepi alik kita terlebih roboh. Kita sebut dalam Dewan Negeri pun dia buat telinga tuli, buat mata buta. Ahli parlimen kita sebut dalam parlimen pun dia buat telinga tuli, buat mata buta. Nih. Sehinggalah akhir dah tiap-tiap tahun. Berapa tahun? Ambo jadi wakil ayat 28 tahun, dah 24 tahun dah ambo dah bawa untuk buk. 28 tahun lah. Barulah kerajaan pusat buat 2-3 tahun lepas. Buat lambat lagi nak sudah. Kos pula meningkat dah. Dulu murah lagi. Meningkat. Jadi ada air lah sini. Bila musim banjir, dulu tak ada. Jadi mangsa. Tapi tak apalah. Kita tetap mempertahankan perjuangan kita, perjuangan Islam. Dan insya-Allah kita tengok perjuangan kita pun makin mendapat sokongan sehingga ahli parlimen daripada parti Islam se-Malaysia apa di dalam parlimen ni kita parti yang paling banyak kursinya. Cuma orang lain kata tu kerana kelicikan politik dia tak apalah. Tu dia politik lagu tu lah. Kerana ada orang yang sanggup jadi alat pada musuh. Mana kita tunggu masa lah. Fasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalibin yanqalibun. Kelak orang yang zalim tahu di mana lurah tempat dia akan terjun Allah Taala sebut. Dia akan tengoklah.
Jadi musim banjir ni yang nak besar. Oleh kerana di Kelantan ni ada 4 dah mangsa banjir. 4 ni semua, hampir semua kerana kelalaian. Kerana kelalaian. Waktu terakhir di atas panjang tu, pergi tolong nak bersih rumah saudara dia, bawa anak. Lepas tu lepas. Tengok dia duk cuci rumah. Adik-beradik dia, tengok anak tak ada. Anak tak ada, cari-cari. Tengok, duduk dalam air, mati. Jadi mana lalai. Kebanyakannya bukan lemah banjir tu, lalai. Budak ke masa dia dah tengok air. Bukan setakat budak, orang tua nak terjun tengok air. Dah. Baru ni dia terjun atas jambatan tendung. Tu tua dah. Dia tak boleh pergi dengan air. Rupanya budak orang tua minat ke air. Nasib kita lah. Waktu kita harap, kita tok atas boleh jadi fikiran dia sesak fikiran lah. Dia terjun. Sebab tu kita ni, tugas kita juga kena didik. Walaupun nego legak hutang ke apa pun, kita kena ingat gini. Kita mari atas dunia ni, pakaian pun tak ada. Kita boleh harta ni, Allah Ta'ala beri. Bila Allah Ta'ala ambil, Allah Ta'ala boleh beri pula. Dia lagu tu. Allah Ta'ala boleh beri, Allah Ta'ala boleh tarik, Allah Ta'ala boleh beri pula. Minta dengan dia lah. Pak usaha. Jadi kalau kita tak boleh bagi kesedaran macam tu pada masyarakat, dia sesak fikiran, bila lekat hutang, dia terjun lah sungai. Jadi minta supaya ibu bapa dah tolong ayat, hok mana ada anak kecil ke apa tu jaga molek. Kita tak ada anak kecil pun ada cucu kecil pula. Nah ni, pakak jaga molek. Dia jaga budak ni orang tua absen 24 jam mata kita tu kena tengok dia. Maknanya tak boleh lepas lah. Yelah kita lepas sikit dia pergi. Jadi jangan kita buat apa nama ni, benda dibuat acuh tak acuh. Minta supaya jaga keselamatan kita dan keselamatan anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jadi masa sekadar itulah dia dapat Amos sampaikan, dan Amos sekali lagi ucap ribuan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang balik cuti daripada Kuala Lumpur pun sanggup mari. Ada hok mari pagi ni pun mari pula, alhamdulillah. InsyaAllah tahun depan kita boleh rusak. InsyaAllah. Nampak hari ramai lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.